kamu ni, Sofia? Alhamdulillah, macam mak dia kan? Alah, berat anak kamu ni dah berapa? Montel sangat kot tengok ni. Masa bersalin hari tu 3 kilo. Cuma sekarang lah tak tahu berapa. Sebab tak pergi temu janji lagi. Esok pergi temu janji dekat klinik kesihatan. Alah, esok Syifa dah kena suntik kan? Kesiannya anak mama ni. Kamu ni, kamu bagi ke anak kamu vaksin, Syofia? Kamu ni tak tahu ke yang suntikan vaksin tu bahaya? Kamu ni main setuju je kan? Kenapa pula berbahaya? Makcik, cuba makcik tengok senarai vaksin yang mereka suntik. Banyak kan? Bahayalah makcik bila duk suntik banyak sangat. Lagipun, kalau budak lain dah suntik, tak perlulah anak kamu tu suntik sekali, Syofia. Dia tak berjangkit lah tu. Betul tu. Banyak sangat vaksin nanti boleh menjejaskan sistem imunisasi semula jadi anak kamu tu. Kesian anak kamu tahu, kecil lagi. Tak tahulah kak, saya ikut je nasihat doktor tu. Itulah kamu ni, Syofia. Lain kali siasatlah dulu. Ni main setuju aja. Akak ada terbaca kat internet, ada seorang bayi di Amerika Syarikat tu mengalami gangguan usus besar akibat pengambilan vaksinasi rotavirus. Akak pula ada terbaca yang sesetengah vaksin ni ada gelatin gizi ke apa namanya tak. Kamu nak ke dalam badan anak kamu nanti ada bahan haram tu? Oh, Akbar, betul ke ni kak? Takut pula saya dengar. Macam mana ni? Alhamdulillah, berat Syifa semakin bertambah dan normal. Coba betul Syifa ni ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Nas. Okey Puan boleh ke bilik suntikan untuk ambil suntikan PPAP, HIV dan IPV ya? Banyaknya suntik. Bukan hari tu dah suntik dah. Oh, yang tu suntikan hepatitis B Puan. Yang ni yang lain. Kalau tak suntik, tak boleh ke? Cucu saya ni kecil lagi. Kesian dia. Lagipun bahaya pun suntik banyak kali. Saya ada dengar yang suntikan vaksin ni bahaya. Betul tu. Saya ada dengar juga yang dalam sesetengah vaksin ni ada kandungan bahaya dan haram. Betul ke ni? Takut pula saya dengar. Dengar ni Puan dengar semua ni. Kawan-kawan saya yang cakap dia ada baca dekat internet. Katanya dah ada kes dah dekat Amerika Syarikat. Puan, macam mana Puan boleh percaya perkara di internet yang kita tidak tahu kesahihannya? Kenapa kerajaan perlu berhabiskan wang negara untuk sesuatu yang bahaya? Jika vaksin ini bahaya, anak-anak Puan sakit, kemudian perlu datang semula ke hospital. Tidakkah hospital juga yang akan rugi nanti kan? Jadi Puan, sesetengah vaksin ni memang mempunyai gelatin kinzir sebagai stabilizer, tetapi Muzakarah ulama telah keluarkan fatwa bahawa suntikan ini harus atas beberapa faktor. Jadi mengapa kita perlu meraguinya lagi kan Puan? Menurut syarat juga, imunisasi ni penting sebagai pencegahan, dan pencegahan juga dituntut di dalam Islam kan Puan. Dan juga tambahan lagi, kesihatan itu kesihatan individu itu dituntut dalam agama. Jadi dalam isu ni, vaksin ni bukan lagi sesuatu kehendak seorang, tapi dia juga sebagai satu ikhtiar dan menjadi keperluan untuk kita semua. Jadi Puan tahu apa itu vaksin?
vaksin ni bukan ubat untuk apa, untuk sakit berjangkit tu. Jadi begini Puan, vaksin ni sebenarnya dia bukan ubat, tapi satu antigen dari struktur virus dan juga bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Dari dalam satu vaksin ni dia ada beberapa struktur virus atau bakteria untuk perlindungan beberapa jenis penyakit tertentulah. Jadi secara ringkasnya, manusia akan menghasilkan antibodi semula jadi, tetapi vaksin ni pula akan merangsang sistem daya tahan badan kita ni untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit tertentu. Jadi ia menguatkan lagi lah imuniti rangsangan kepada sel pertahanan badan kita supaya mengenali virus atau bakteria tertentu untuk dilawan pada masa hadapan. Dalam bahasa mudah, vaksin akan kenalkan virus kepada bakteria kepada badan kita supaya bila di masa hadapan badan bertemu lagi dengan virus ini, badan kita dah siap untuk melawannya. Badan juga akan terlindung daripada penyakit cegahan vaksin dan sekiranya dijangkiti, kesan dan komplikasi akibat jangkitan tersebut tidak akan membahayakan. Oh, macam tu ke? Jadi apa yang saya dengar daripada kawan-kawan saya tu salah dah ya. Jadi terpulanglah pada Puan untuk percaya pada siapa. Tetapi secara logiknya, kenapa kerajaan perlu menghabiskan wang negara untuk menghasilkan sesuatu vaksin dan berikan kepada rakyat secara percuma? Tetapi vaksin ni juga bukan satu penghalang 100% untuk kita ni dapat satu penyakit. Tapi dia sedikit sebanyak jugalah dia akan mengurangkan kesan dan risiko untuk kita dapat satu penyakit. Jadi kalau vaksin ni tak penting, kenapa sekarang orang sibuk nak mencari vaksin untuk penyakit COVID-19? Kan Puan kan? Jadi kenapa saintis sibuk melakukan kajian secara terperinci untuk dapatkan vaksin tersebut? Maafkan kami doktor, nurse. Kami ni tak tahu apa-apa, cuma dengar pesanan orang je. Tidak mengapa Puan, biasalah sekarang golongan anti-vaksin semakin menjadi sebenarnya. Golongan ini sebenarnya sama bahayanya dengan golongan sesat agama. Mereka panggil golongan sesat perubatan. Tak apalah Puan, biasalah. Selalu orang tu cakap apa? Dengar boleh, percaya jangan. Kalau macam tu, jomlah Syufia, kita pergi dapatkan suntikan vaksin untuk si Syifa ni. Semoga Syifa ni badan dia boleh kuat dan bersedia untuk melawan patogen jahat. Patogen jahat nanti. Jom. Jomlah mak. Terima kasih doktor. Terima kasih nurse. Jumpa lagi. Pengajaran yang saya dapati daripada drama ini ialah kita janganlah terus melulu mempercayai informasi-informasi yang tertera di media sosial sehingga tercetusnya golongan anti-vaksin. Dan kita juga seharusnya memastikan dahulu kesahihan informasi dan maklumat tersebut sebelum berkongsi dengan orang lain. Tak pasti, jangan kongsi. Harapan kami agar anda di luar sana tidak mudah terpengaruh dengan golongan anti-vaksin. Sentiasa menerima perubahan baru dengan menyokong saranan kerajaan untuk mengambil suntikan vaksin demi kesejahteraan diri, keluarga dan juga rakyat Malaysia.
Cadangan saya adalah menyebarkan maklumat yang lebih tepat dan sistematik di media sosial agar lebih efektif. Dan menggesa kerajaan supaya membajetkan pengambilan vaksin di Malaysia.